Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mungkin memanggil Daim Zainuddin sekali lagi bagi membantu siasatan terhadap bekas Menteri Keuangan itu. Ini selepas agensi anti rasuah itu mengesyaki Daim mungkin mempunyai lebih banyak harta yang belum diisytiharkan kepada pihak berkuasa. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki, pegawai penyiasat agensi itu baru-baru ini menerima maklumat baru mengenai aset milik Daim dan kini sedang berusaha untuk menyiasat kesahihan dakwaan tersebut. Siasatan terhadap Daim masih diteruskan. Kita kena buat banyak pengesahan harta-harta yang tak diisytiharkan. Jadi, menjadi tanggung jawab kita untuk menyemak harta-harta yang kita dapat maklumat tak isytiharkan, katanya kepada Malaysia Kini. Azam bagaimanapun enggan mendedahkan lebih lanjut. Sumber yang rapat dengan siasatan itu menyebut antara aset lain yang disiasat ialah hartana, saham dan akaun bank di Malaysia dan di luar negara. Pegawai SPRM itu berkata, pegawai penyiasat memerlukan lebih banyak masa memandangkan Suruhanjaya itu memerlukan bantuan daripada agensi berkaitan di luar negara. Pada peringkat ini, belum panggil untuk soal siasat. Biar pegawai penyiasat kumpul maklumat harta-harta lain yang kita syak di dalam dan luar negara. Saya jangka kalau banyak maklumat lagi diperolehi, dia akan dipanggil kemudian, kata Azam ketika ditanya sama ada Daim akan dipanggil sekali lagi. Minggu lalu, Daim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur kerana gagal mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan harta meliputi 38 syarikat, 25 unit hartana, 7 kenderaan mewah dan 2 akaun dana pelaburan. Dia mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Selain itu, SPRM berkata mereka juga meneruskan siasatan lain terhadap jutawan itu atas dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram. Pertimbangan menfailkan permohonan baharu untuk pengampunan penuh bagi Datuk Seri Najib Tun Razak adalah sebagai menyantuni permintaan bekas Perdana Menteri itu dan anggota keluarganya, kata Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri serta Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, bagaimanapun berkata langkah-langkah yang akan diambil nanti berhubung perkara itu perlu mengambil kira rasa hormat kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kita ke arah menyantuni permintaan Najib dan ahli keluarganya. Eloklah langkah yang akan dibuat nanti mengambil kira rasa hormat kita kepada Yang di-Pertuan Agong ke-17 kerana baginda mempunyai kuasa seperti mana termaktub dalam perlembagaan persekutuan, katanya. Ahmad Zahid berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya hari ini. Sebelum itu, bekas ahli parlimen pekan itu dilapor berhasrat memfailkan permohonan baharu untuk mendapatkan pengampunan penuh daripada Sultan Ibrahim. Semalam, Peguam Utama Najib Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah dilapor berkata pihaknya akan berbuat demikian pada masa yang sesuai dan menunggu arahan anak guamnya itu. Dalam pada itu, Ahmad Zahid menegaskan keputusan pengampunan adalah hak mutlak Yang di-Pertuan Agong berdasarkan perkara 42-1 Perlembagaan Persekutuan.
Saya pikir untuk kita hormati keputusan yang telah dibuat Lembaga Pengampunan kerana yang di-Pertuan Agong ke-16 yang mempengerusikan. Mengikut perkara 42-1 Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa itu adalah hak mutlak sepenuhnya yang di-Pertuan Agong. Maka siapapun individu termasuk peguam hendaklah menghormati keputusan ini, dan selanjutnya kita ambil langkah-langkah dari segi perundangan dan langkah perlu untuk kita mengusahakan pembelaan ini kepada Datuk Seri Najib, katanya. Pada 2 Februari lepas, media melaporkan Najib diberikan pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun dan sedang dijalaninya sejak 2022. Sekaligus menyaksikan bekas Perdana Menteri itu bakal bebas pada 23 Ogos 2028.